السؤال الثالث المواقف والتعبيرات, iaitu bahagian daripada soalan kertas 2. Soalan yang ketiga, alif. Soalannya berbentuk mawaqif wa ta'birat. Al-mawaqif bermaksud situasi, wa ta'birat bermaksud apa yang perlu diungkapkan ataupun ungkapan yang sesuai dengan situasi, iaitu al-mawaqif. Jadi biasanya soalan akan keluar berbentuk madza taqulu fil mawaqif al-atiyah. Apa yang kamu mesti kata dalam situasi berikut. Saya ulang sekali lagi, al-mawaqif bermaksud situasi, wa ta'birat bermaksud ungkapan. Situasi yang pertama, iaitu dalam keadaan kita terpegun. Soalannya, idza syahadta al-mabani al-'aliyat fil Madinah. Apa perlu kita ungkapkan? Bermaksud apabila kamu telah menyaksikan bangunan-bangunan yang tinggi di bandar. Ungkapannya, Subhanallah, ma a'la hadhil mabani. Maha suci Allah, tingginya bangunan ini. Soalan yang berikutnya, idza syahadta al-manazil al-jamilah. Apabila kamu telah melihat bangunan-bangunan yang cantik. Ungkapannya, Subhanallah, ma ajmalal manazil. Maha suci Allah, cantiknya bangunan-bangunan ini. Situasi berikutnya, iaitu dalam keadaan kita hendak mengalu-alukan ataupun menjemput seseorang. Contoh soalannya, da'auta zamilaka lirruju' ilal baiti ma'aka. Kamu telah mengajak kawan kamu untuk balik ke rumah bersama dengan kamu. Jawapannya, hayya ya akhi narji'u ilal baiti ma'an. Jom, wahai saudaraku, kita pulang ke rumah bersama-sama. Soalan yang berikutnya, idza ja'aka ad-duyufu fi baitika. Apabila telah datang tetamu ke rumah kamu, apa yang perlu awak ungkapkan kepada mereka? Jawapannya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tafaddalu bil julus. Ahlan wa sahlan dan selamat datang. Dipersilakan duduk. Soalan berikutnya, idza ra'aita syaikhan waqifan fil hafilah wa anta jalisun fiha. Apabila kamu telah melihat seorang tua berdiri di stesen, di bas, fil hafilah, di bas, sedangkan kamu duduk, apa yang perlu diungkapkan? Ya ammi, wahai pakcikku. Tafaddal bil julus fi makani. Silakan duduk di tempatku.
Soalan yang berikutnya. Lid talabah al-judud tarhiban lahum. Untuk pelajar-pelajar baru dan mengalu-alukan mereka. Apakah ungkapannya? Ungkapannya adalah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang. Ahlan wa sahlan dan selamat datang. Soalan yang berikutnya. Ad-da'wah ila jaddika wa abika litanawulil ghada. Kamu mengajak datuk kamu dan ayah kamu untuk makan malam bersama. Apakah ungkapannya? Ya jaddi wa abi, hayya na'kulul ghada'a ma'an. Wahai datukku dan ayahku, jom kita makan malam bersama. Soalan yang berikutnya. Li abika tatlubuhu lil julus alal kursi. Kepada ayah kamu, kamu memintanya untuk duduk di atas kerusi. Ungkapannya, tafaddal ya abi bil julus alal kursi. Silakan duduk di atas kursi, ya abi, wahai ayahku. Situasi berikutnya adalah sapaan. Apabila kita bertemu dengan seseorang, apakah ungkapan yang sesuai untuk kita menyapa dengan mereka? Soalannya, idza qabalta muallimaka fil mahallat at-tijariyah. Apabila kamu telah bertemu dengan guru kamu di kedai-kedai perniagaan. Ungkapannya adalah Assalamualaikum ya Ustaz, kaifa haluk? Soalan berikutnya. Idza qabalta zamilaka wa tas'aluhu 'anil khabar. Apabila kamu bertemu dengan kawan kamu dan kamu bertanya-nya tentang khabarnya. Ungkapannya, Assalamualaikum wa kaifa haluka ya sadiqi. Situasi berikut adalah mendoakan dan meminta doa. Situasinya, idza zurta ammaka al-marid fil mustashfa. Apabila kamu telah menziarah pakcik kamu yang sedang sakit di hospital. Apakah ungkapan yang sesuai? Syafaqallah ya ammi shifaan ajilan. Semoga Allah menyembuhkanmu, wahai pakcikku, dengan sembuh yang segera. Soalan berikutnya. Idza syahadta jama'atan minan nas yashi'una al-jathah ilal maqbarah. Apabila kamu telah melihat segerombolan daripada manusia di kuburan. Ungkapannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Situasi berikutnya. Dalam keadaan lizamilika idza usiba bil humma. Pada kawan kamu apabila ditimpa demam. Ungkapan yang sesuai kepada kawanmu adalah syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan kamu. Ya sadiqi, wahai kawanku. Wa azzamallahu ajrak. Semoga Allah membesarkan, melipat gandakan
ganjaranmu. Situasi berikutnya, li muallimika qabla an tazhab ila qa'atil imtihan. Apa yang awak perlu ungkapkan kepada guru kamu sebelum kamu pergi ke dewan peperiksaan? Ukapannya adalah ud'u li bin najah wat taufiq fil imtihan ya ustaz. Doakanku dalam keadaan berjaya dan cemerlang di dalam peperiksaan, wahai ustaz. Situasi berikutnya adalah pertanyaan, iaitu kamu ingin bertanyakan sesuatu kepada seseorang. Apakah ungkapan yang sesuai? Situasinya, sa'alta syakhsan anil bank al-islami. Kamu telah bertanya kepada seseorang di mana letaknya bank Islam. Ukapannya, lau samahta, excuse me, ya sayyidi, wahai tuanku, aina yaqa'ul bank al-islami, di mana letaknya bank Islam. Situasi berikutnya, sa'alta sahibad dukkan an si'ril qalam. Apa awak perlu katakan jika awak ingin bertanya kepada sahibud dukkan, tuan kedai, tentang harga pen? Ya sayyidi, kam si'r hadzal qalam. Wahai tuanku, berapa harga pen ini? Soalan berikutnya, sa'alta zamilaka anil qamis al-jadid alladhi yalbasahu. Kamu telah bertanya kepada kawan kamu tentang kemeja baru yang dipakainya. Yalbisahu. Ukapannya, soalannya, aina tashtari hadzal qamis? Di manakah kamu membeli kemeja ini? Annahu jamilun jiddan. Sesungguhnya ianya cantik sangat. Soalan yang berikutnya, sa'alta syakhsan an aqrabul masajid. Kamu ingin bertanya kepada seseorang di mana masjid terdekat. Lau samahtu, kalau boleh, ya sayyidi, wahai tuanku, aina yaqa'u, di mana letaknya, aqrabul masajid, masjid terdekat, min huna, daripada sini. Kalau kita perhatikan situasi pertanyaan, ukapan yang diungkapkan itu mesti ada tanda soal. Jadi itu antara syarat untuk penulisan pertanyaan. Situasi berikutnya adalah kehendak ataupun meminta. Situasinya, awak ingin berkehendak atau meminta sesuatu. Apakah ungkapan yang sesuai? Situasinya, aradta an tawajjuh as-su'al ila ustadzika wa huwa afwan 'alal iz'aj. Aradta, awak berkehendak, an tuwajjah, ingin mengajukan soalan kepada ustaz kamu dalam keadaan kamu rasa bersalah kerana mengganggu. Ya ustaz, hal yumkin an yashrah ad-dars atau hal yumkin an tashrah ad-dars
Wahai Ustaz, adakah mungkin kamu menjelaskan pelajaran? As'aluka soalan. Aku ingin bertanyakan kepada kamu soalan. Situasi berikutnya, liwalidaika idza aradta an tashtari al-kitabah. Kepada kedua orang tua kamu apabila kamu ingin membeli kitab. Ya ummi wa abi, uridu an ashtari al-kitab. Wahai ibu dan ayahku, aku ingin membeli kitab. Situasi berikutnya, li zamilatika idza aradti an tasta'mili al-alat al-hasibah min indiha. Kepada kawan perempuan kamu apabila kamu hendak meminjam kalkulator di sisinya. Ya sadiqati, wahai saudara perempuanku, ismahli, maafkan aku. Uridu an asta'mil, aku ingin menggunakan alatun hasibatun, iaitu kalkulator, min indik, kepunyaanmu. Soalan berikutnya, ista'zanta min abika lital'ab kuratal qadam fil mal'ab. Kamu ingin meminta izin kepada ayah kamu untuk bermain bola di padang. Ungkapannya, ya abi, asta'zinuka li'al'ab kuratal qadam fil mal'ab. Wahai ayahku, aku ingin meminta izin untuk bermain bola di padang. Ungkapan berikut adalah ucapan tahniah. Situasinya, tuhanni sadiqaka ala najahihi al-bahir fil imtihan. Kamu ingin mengucapkan tahniah kepada kawan kamu ke atas kejayaannya yang cemerlang di peperiksaan. Hani'an laka, tahniah buat kamu. Ataupun alfun mubarak ala najahikal bahir fil imtihan. Beribu tahniah di atas kejayaanmu yang besar di peperiksaan. Situasi berikutnya, tabadal tahani ma'a zumalaika fi yaumil 'aid. Kamu hendak bertukar-tukar ucapan tahniah dengan kawan kamu di hari perayaan. Ungkapannya, kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Semoga setiap tahun kamu dalam keadaan yang baik dan kembali fitrah dan dalam keadaan berjaya. Ungkapan berikutnya adalah ucapan terima kasih. Situasinya, idza a'taka walidaka al-hatif al-yadawi ala najahika fil imtihan. Apabila telah memberi kepada kamu ayah kamu handphone, telefon bimbit di atas kejayaan kamu di peperiksaan. Ungkapannya, syukran jazilan ya walidi ala hadiyatika al-thaminah. Terima kasih yang tidak terhingga, wahai ayahku, di atas hadiah kamu yang mahal. Situasi berikutnya adalah larangan. Bagaimanakah kita ingin mengungkapkan larangan kepada seseorang? Situasinya, tunassihu akhaka al-kasal.
Kamu ingin menasihatkan saudara kamu yang malas. La taksal ya akhi. Jangan kamu malas, wahai saudaraku. Situasi berikutnya, lirajulin yudakhin haulal madrasah. Kepada lelaki yang merokok di sekitar sekolah. Ungkapannya, ya sayyidi, wahai tuanku, at-tadkhin mamnu'un fi haramil madrasah. Merokok itu dilarang di kawasan sekolah. Sebaik-baiknya dalam kita melarang sesuatu perbuatan, kamu digalakkan menggunakan huruf la'un nahi. Contohnya, la taksal. La itu adalah la'un nahi. Situasi berikut adalah ungkapan perintah ataupun nasihat. Situasinya, nasahta talibataka bil ijtihadi fid dirasah. Kamu telah menasihat kawan perempuan kamu supaya bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Ungkapannya adalah, ya talabati, wahai pelajar perempuanku, ijtahidu fi dirasatikum. Bersungguh-sungguhlah kamu di dalam pelajaran kamu. Sebaik-baiknya dalam perintah ataupun nasihat, kamu semua digalakkan untuk menggunakan fi'il amar. Contohnya, ijtahidu adalah fi'il amar bagi domir hum untuk ramai. Bagi domir antum untuk ramai. Fi'il madinya ijtahada. Fi'il mudhari yajtahidu. Fi'il amar ijtahid. Fi'il amar domir antum ijtahidu. Situasi berikutnya, talabta min talamizika al-intibahu ila dars. Kamu telah meminta daripada pelajar-pelajar kamu al-intibaha, iaitu perhatian dalam pelajaran. Ayyuhat talamiz, intabihu ila dars. Wahai pelajar-pelajar, sila ambil perhatian dalam pelajaran. Sila ambil perhatian kepada pelajaran. Intabihu, fi'il amar, dhamir antum. Situasi berikutnya, amarta ukhtaka li kitabatil wajib al-manzili. Kamu ingin menyuruh saudara perempuan kamu supaya menulis kerja rumah. Ungkapannya, ya ukhti uktubi al-wajib al-manzili. Wahai saudara perempuanku, tulislah kerja rumah. Uktubi, fi'il amar, dhamir anti. Situasi berikut adalah meminta pengecualian. Ungkapannya daripada situasi yang berikut. I'tazarta min muallimika li'adami hudurika ila al-fasli al-idafi. Kamu ingin meminta pengecualian
daripada guru kamu untuk tidak hadir ke kelas tambahan. A'tadhiruka ya ustaz. Minta maaf ya ustaz, wahai guru. Li'anni, sesungguhnya aku la astati'u an ahdura, tidak dapat hadir ilal fasli al-idafi, ke kelas tambahan. Jadi begitulah antara situasi-situasi yang akan ditanyakan dalam kertas peperiksaan. Kertas 2 bahasa Arab. Soalan 3 iaitu dalam soalan 3 alif. Dan beberapa ungkapan-ungkapan yang telah disusun untuk awak semua praktikkan dan hafal. Semoga bermanfaat insya-Allah.